Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang menyaksikan forum secara dalam talian pada malam ini. Dan lupa juga kepada barisan panel yang hebat-hebat yang didatangkan khas pada malam ini. Syukur kerana kita dapat dipertemukan walaupun ini sekadar dalam talian. Baiklah, topik forum kita pada hari ini adalah isu dan cabaran bandar rendah karbon khususnya di Malaysia. Sebelum saya pergi lebih lanjut, adalah saya memperkenalkan dahulu barisan panel yang hebat-hebat yang kita ada pada malam ini. Baiklah, panel yang pertama yang saya agak lagi bergaya di situ, Saudara Solihin. Selamat datang, saudara. Selamat datang. Assalamualaikum pada ahli panel yang lain. Waalaikumsalam. Seterusnya, panel kedua yang kelihatan tenang di situ, Saudara Ruzal Daniel bin Cik Ruzalan. Selamat datang, saudara. Selamat datang. Seterusnya, ahli panel yang ketiga yang merupakan satu-satunya bunga pada malam ini yang cantik lagi berseri, Saudari Grace Emilia. Selamat datang, saudari. Ya, selamat datang. Terima kasih kerana menyebut saya. Seterusnya, panel yang terakhir yang kelihatan tidak sabar-sabar bagi menjawab soalan, Saudara Aiman. Selamat datang, saudara. Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam. Sebelum saya memulakan perbincangan ini, izinkan saya untuk mengupas sedikit berkaitan dengan tajuk iaitu bandar rendah karbon di Malaysia. Baiklah. Bandar rendah karbon ini terdiri daripada 3 perkara. Pertama adalah masyarakat yang menggunakan teknologi hijau, yang mengamalkan amalan hijau dan mengeluarkan jumlah relatif bagi karbon atau gas rumah hijau yang rendah berbanding dengan amalan masa kini untuk mengelakkan kesan buruk dari perubahan iklim. Jadi Malaysia telah berikrar untuk memberi komitmen dalam menangani perubahan iklim di peringkat global dengan menjadi negara rendah karbon pada tahun 2050. Masyarakat selaku pengguna utama karbon yang menyumbang kepada pelepasan karbon ke persekitaran melalui aktiviti seharian dilihat memainkan peranan yang penting untuk merealisasikan misi rendah karbon ini. Jadi untuk kita mendapatkan dengan lebih kupasan dan info-info serta input yang bermanfaat, eloklah saya terus sahaja kepada ahli panel. Baiklah, saudara Solihin. Kita tengok Malaysia berusaha dan bersungguh-sungguh bagi mencapai bandar rendah karbon. Banyak penyelidik, pengkaji yang memberikan pandangan serta orang kata usul bagi merealisasikan hasrat ini. Namun, pada pendapat saudara, bagaimana pula dengan dasar yang dilaksanakan oleh Malaysia dalam mempengaruhi bandar rendah karbon ini? Silakan, saudara. Baik, terima kasih saudara moderator kita, Lokman Hakim, yang dihormati para panel sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi bandar rendah karbon, untuk mengelakkan kesan buruk ke atas perubahan iklim, Malaysia mempunyai dasar-dasar yang mendukung usaha untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar dan perubahan iklim, iaitu Dasar Teknologi Hijau Negara dan Dasar Perubahan Iklim. Antaranya, Dasar Teknologi Hijau Negara telah dilancarkan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak, Perdana Menteri Malaysia ke-6 pada 24 Julai 2009. Di antara ia lainnya mencari kaedah untuk mengurangkan penggunaan teknologi tenaga dan pada masa yang sama mempromosikan kecekapan guna tanah serta memelihara dan meminimumkan kesan kepada alam sekitar. Dasar ini juga turut memberi tumpuan kepada peningkatan kesedaran dan penggunaan orang awam terhadap teknologi hijau. Dasar Perubahan Iklim Negara pada tahun 2009 pula secara khususnya berperanan sebagai satu rangka kerja untuk menggerak dan memberikan panduan kepada agensi kerajaan, industri, komuniti dan pihak berkepentingan dalam menghadapi cabaran perubahan iklim secara menyeluruh dan bersepadu. Dasar ini menitik beratkan pengukuhan keupayaan negara
agar impak perubahan iklim dapat dikurangkan di samping mengelakkan langkah mitigasi yang boleh mempertingkatkan pembangunan secara lestari. Malaysia di peringkat antarabangsa juga komited mengurangkan emisi gas rumah hijau dan perubahan iklim dalam beberapa protokol antarabangsa termasuklah Protokol Montreal 1987 dan Kyoto 1997 serta Persidangan Iklim Comprehensive 2009 dan Paris 2015. Sewaktu Persidangan Comprehensive, Malaysia telah memberikan komitmen untuk mengurangkan 40% intensiti pelepasan gas rumah hijau berbanding keluaran dalam negara kasar menjelang 2020. Manakala dalam persidangan di Paris, sasaran tersebut telah ditingkatkan kepada 45% menjelang 2030. Bergantung kepada bantuan yang dihulur negara maju seperti negara Jepun dan United Kingdom melalui jaringan kerjasama. Sehingga tahun 2014, Malaysia telah berjaya mengurangkan emisi gas rumah hijau sehingga 33%. Pada tahun 2011, Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air memperkenalkan sistem berasaskan prestasi yang dikenali sebagai Rangka Kerja Bandaraya Rendah Karbon LCCF sebagai panduan kepada pihak berkuasa tempatan dan pemaju dalam membuat keputusan berhubung penyelesaian persekitaran yang lebih hijau. Peningkatan rangkaian kongsi yang berminat dalam LCCF menandakan keberhasilan usaha ini. Pada tahun 2012, sebanyak 9 pihak berkuasa tempatan iaitu termasuklah Dewan Bandaraya Shah Alam, Majlis 121 Pembandaran Subang Jaya, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Majlis Pembandaran Sepang dan lain-lain telah menjadi rakan kerjasama untuk LCCF. Peningkatan jumlah pihak berkuasa tempatan yang menggunakan pakai rangka kerja ini telah mendorong kepada peningkatan permintaan terhadap pasaran penyelesaian alternatif atau penyelesaian hijau di Malaysia yang membantu terus merangsangkan ekonomi hijau tempatan dan mempercepatkan transformasi ke bandar rendah karbon. Salah satu perintis pembandaran hijau yang utama ialah Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Putrajaya yang menjadi peneraju kepada bandar rendah berkarbon yang lestari. Dengan matlamat mengurangkan emisi pelepasan gas rumah hijau sebanyak 60% menjelang 2025 berbanding tahap emisi pada 2012 dan mengurangkan haba dalam bandar sebanyak 2 darjah Celsius. Seterusnya, kebanyakan bangunan kerajaan di Putrajaya telah menerima pakai piawaian bangunan hijau dan dinilai oleh Indeks Bangunan Hijau. Inisiatif lain yang dilaksanakan termasuk pemasangan panel solar di bangunan kerajaan terpilih, penggunaan lampu LED secara meluas, pengaktifan bas elektrik, perluasan laluan basikal, penempatan mesin pengkomposan dan pengenalan kepada pertanian bandar. Salah satu pihak berkuasa tempatan yang aktif melaksanakan program rendah karbon ialah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL). Program rendah karbon yang dilaksanakan oleh DBKL termasuklah menukarkan semua lampu jalan kepada lampu LED, memasang peralatan tenaga di semua bangunan DBKL, menyediakan parking khas yang kenderaan cekap tenaga, menanam lebih banyak pokok serta menggalakkan orang ramai untuk berjalan dan berbasikal di bandar. Usaha DBKL untuk mencapai sasaran dan strategi yang terkandung di bawah Plan Induk Masyarakat Rendah Karbon Kuala Lumpur 2030 ini turut dibantu dari segi kepakaran dan koordinasi teknikal oleh Institusi Strategi Alam Sekitar Global dan pihak berkuasa pembangunan tenaga lestari Universiti Teknologi Malaysia. DBKL turut berkolaborasi dengan Kerajaan Metropolitan Tokyo yang telah menunjukkan prestasi yang amat membanggakan penurunan emisi gas rumah hijau. Majlis Pembandaran Seperampai telah menerima suntikan dana daripada kerajaan untuk menaikkan taraf sektor tenaga di kawasan tersebut. Membolehkan pemasangan solar panel yang mampu menjana tenaga elektrik bersih sebanyak kira-kira 6,130 kW
sebulan dan mengurangkan emisi karbon sebanyak 77.30 THO2 dalam tempoh 2 tahun. Majlis Bandaraya Shah Alam juga telah berjaya mengurangkan secara signifikasi emisi karbon iaitu sebanyak 3,468 TCO2 melalui langkah-langkah pengurusan air, tenaga, sisa dan pengangkutan. Itu saja. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudara Solihin di atas kupasan yang begitu yakin sebentar tadi. Jadi kita telah lihat banyak dasar ataupun polisi yang dilaksanakan oleh kerajaan Malaysia khususnya bagi meningkatkan ataupun menjadikan bandar-bandar Malaysia sebuah bandar yang rendah karbon. Jadi kita beralih pula kepada panel kedua, Saudara Rozal Daniel. Jadi Malaysia, kita tahu Malaysia merupakan sebuah negara membangun yang mempunyai pelbagai teknologi. Dan kita juga mempunyai teknologi tinggi yang bersifat hijau ataupun kita panggil mesra alam. Jadi menurut saudara, apakah kepentingan penggunaan teknologi ini dalam kehidupan seharian, khususnya kepada masyarakat Malaysia? Silakan saudara. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada saudara moderator kita. Okey, teknologi rendah karbon ataupun juga dikenali dengan nama lain iaitu teknologi hijau. Okey, teknologi rendah karbon ini adalah bersifat mesra alam kerana penggunaannya dapat mengurangkan pelepasan gas-gas karbon ke udara yang akan menyebabkan berlakunya fenomena perubahan cuaca. Okey, sebagai contoh, kesan fenomena perubahan cuaca yang senang kita rasai pada masa kini ialah keadaan cuaca yang sangat panas. Hal ini berlaku disebabkan oleh gas-gas karbon yang dilepaskan ke udara menyebabkan lapisan ozon menjadi semakin nipis dan juga menyebabkan pancaran matahari masuk secara terus ke bumi. Penggunaan teknologi ini sangat penting terhadap sesebuah bandar bagi mengelakkan daripada berlakunya pulau haba. Okey, selain itu, kejadian bencana alam seperti ribut taufan, pencairan ais di kutub utara dan selatan, kenaikan paras air laut serta kepupusan flora dan fauna juga merupakan kesan-kesan fenomena perubahan cuaca dunia yang berlaku pada masa sekarang. Okey, oleh hal yang demikian, fenomena perubahan cuaca dunia telah menjadi antara prioriti ataupun keutamaan dalam masyarakat dunia pada masa kini. Proses perubahan cuaca global sememangnya tidak dapat dihalang. Walau bagaimanapun, terdapat juga usaha-usaha yang boleh dilakukan untuk melambatkan proses perubahan cuaca tersebut. Okey, justru itu, penggunaan teknologi rendah karbon haruslah diaplikasikan dalam kehidupan harian kita kerana sedikit sebanyak akan dapat membantu melambatkan proses berlakunya perubahan cuaca. Okey, kita sebagai pengguna merupakan salah satu daripada penyumbang terbesar dalam pelepasan gas rumah hijau melalui aktiviti harian yang kita lakukan. Sebagai contoh, penggunaan kenderaan bermotor, penggunaan tenaga elektrik dan penggunaan bahan-bahan kimia seperti racun serangga. Okay, sehubungan dengan itu, melalui penggunaan teknologi rendah karbon ataupun teknologi hijau seperti penggunaan peralatan elektrik cekap tenaga dan penggunaan kenderaan awam merupakan antara perkara-perkara yang boleh dipertimbangkan dalam melaksanakan aktiviti harian kita. Hal ini secara tidak langsung akan mengurangkan pembebasan gas-gas berbahaya melalui asap kenderaan sekiranya kita menggunakan kenderaan awam. Okay, justru itu, penggunaan teknologi rendah karbon ataupun teknologi hijau adalah sangat penting diaplikasikan dalam kehidupan harian masyarakat kerana teknologi ini akan dapat membantu mengurangkan pelepasan gas-gas berbahaya ke udara sekaligus dapat menyembuhkan alam sekitar. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudara Rozal Daniel atas
hujah yang telah disampaikan, kita lihat ya begitu penting penggunaan teknologi hijau, khususnya untuk kita mencapai tahap bandar rendah karbon. Dan saya harap rakyat Malaysia cakna tentang hal ini dan dapat mengaplikasinya dalam kehidupan seharian. Baik, kita terus sahaja ke panel kita yang ketiga, Saudari Grace. Kita tengok pelbagai usaha bagi merealisasikan dan mencapai status bandar rendah karbon ini, khususnya daripada kerajaan. Namun, menurut saudari, ada ataupun tidak pihak berkepentingan lain yang sama-sama dalam berusaha mencapai status bandar rendah karbon di Malaysia ini? Silakan saudari. Terima kasih kepada moderator kita pada hari ini, iaitu Lokman. Dan saya ucapkan salam sejahtera kepada semua ahli panel kita pada hari ini yang segak lagi bijaksana. Okey, menurut saya, usaha untuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau dan melahirkan masyarakat rendah karbon adalah usaha yang perlu dijalankan secara kolektif dengan melibatkan pelbagai pihak termasuk kerajaan, industri, NGO dan komuniti. Pihak kerajaan perlu bertindak sebagai ejen pencetus dan penggalak dan disokong oleh pihak yang lain. Pertama sekali kita lihat dari segi sektor industri, di mana industri memainkan peranan yang amat penting dalam usaha mengurangkan pelepasan karbon di negara ini kerana sektor ini menggunakan tenaga dalam skala yang besar. Ini dapat dilihat apabila ada salah satu sektor industri di Malaysia yang dijalankan di Kulim High-Tech Park Kedah yang menunjukkan bahawa kebanyakan industri membuat pelaburan ke atas kecekapan tenaga kita semula dan guna semula bahan. Teknologi mesra alam, latihan dalaman ekonomi hijau serta pembelian bahan-bahan yang kurang menjejaskan alam sekitar. Pelaburan ini telah didorong oleh keprihatinan industri terhadap kesan operasi dan produk mereka kepada alam sekitar. Ini menunjukkan bahawa sebahagian sektor industri di negara ini sememangnya terlibat dalam pelaksanaan ekonomi hijau dan ini amat bermakna kepada usaha mengurangkan pelepasan gas rumah hijau termasuk karbon dioksida. Selain kerajaan, Malaysia juga mempunyai gabungan pertubuhan bukan kerajaan iaitu NGO yang memainkan peranan dalam usaha mengurangkan pelepasan gas rumah hijau iaitu Pertubuhan Perubahan Iklim Malaysia, The Malaysian Climate Change Group, MCGG. Menurut CETDEM pada 2004. MCGG telah ditubuhkan pada Disember 1992 dan terdiri daripada Persatuan Perlindungan Alam Sekitar Malaysia, Pusat Alam Sekitar, Teknologi dan Pembangunan Malaysia dan Persatuan Alam Sekitar Malaysia. Manakala Persatuan Pengguna Perak telah menyertai pertubuhan ini pada Ogos 2002. Pertubuhan Perubahan Iklim Malaysia telah ditubuhkan semasa Bengkel Penyelidikan dan Pemantauan KENSI iaitu Conservation Agriculture in Southeast Asia di Kuala Lumpur. Pendekatan pembinaan teknologi dalam pertanian telah diadaptasi oleh MCGG
iaitu Pertubuhan Perubahan Iklim Malaysia untuk turut mengurangkan pelepasan gas rumah hijau di Malaysia. MCGG telah menggariskan keutamaan dalam peminahan teknologi dengan mencadangkan beberapa teknologi mesra alam, termasuk tenaga angin, solar dan hidro, biogas dan biogesim, serta sel fuel dalam penetapan karbon kekal. Selain itu, Pertubuhan Perubahan Iklim Malaysia ini juga mencadangkan penggunaan peralatan, kenderaan dan kediaman cekap tenaga serta pengurangan sisa. Bukan itu sahaja, orang awam di Malaysia juga dipercayai berpotensi untuk terlibat dalam usaha mengurangkan pelepasan karbon kerana dilihat semakin mengambil berat tentang isu-isu berkaitan perubahan iklim melalui peningkatan perkongsian maklumat dan pengetahuan tentang alam sekitar, serta galakkan supaya turut serta dalam menangani isu alam sekitar. Pengetahuan dan kesedaran tentang alam sekitar dan pembangunan telah diterapkan sejak di bangku sekolah melalui pendidikan pembangunan lestari atau Education for Sustainable Development (ESD) yang meliputi 3 tunggak utama iaitu sosial, ekonomi dan alam sekitar. Di Malaysia, ESD ini telah dilaksanakan secara formal dan tidak formal menerusi pelbagai program seperti program Sekolah Lestari Anugerah Alam Sekitar pada tahun 2005 menurut WCAD 2003. Pendidikan alam sekitar dan pembangunan lestari juga turut diteruskan di peringkat pengajian tinggi. Selain medium pendidikan formal, pendidikan tidak formal juga aktif dijalankan oleh pelbagai pihak, termasuk NGO dan sektor perniagaan. Tidak lupa lagi ketidakcekapan penggunaan tenaga dan kebergantungan terhadap bahan api fosil sebagai sumber tenaga telah dikenal pasti sebagai faktor yang menyumbang kepada pembebasan gas rumah hijau di negara ini. Justru terdapat langkah praktikal yang boleh diambil oleh orang awam selaku pengguna tenaga terbesar untuk mengurangkan pelepasan gas rumah hijau, termasuk karbon, serta menggunakan tenaga boleh diperbarui iaitu tenaga solar, hidro dan angin dan biomas untuk aktiviti domestik, mengurangkan penggunaan elektrik dan mempromosi penggunaan peralatan jimat tenaga bagi bangunan kediaman dan komersial, menggunakan pengangkutan lestari termasuk pengangkutan tidak bermotor seperti berjalan kaki dan berbasikal, dan tidak asing lagi pengangkutan awam, serta menggalakkan penggunaan dan pengeluaran kenderaan cekap tenaga EEV seperti kereta hybrid, serta mengamalkan penggunaan berhemah, serta melaksanakan konsep 3R dalam pengurusan sisa. 3R tersebut terdiri daripada mengurangkan, mengguna semula dan mengitar semula. Selain itu, orang awam juga boleh memainkan peranan melalui pendekatan pendidikan tidak formal seperti menyebarkan maklumat dan pengetahuan mengenai kesan perubahan iklim. Langkah yang perlu diambil juga mengurangkan risiko bencana dan promosi aktiviti seharian yang boleh mengurangkan pelepasan karbon. Saya rasa itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada saudari Grace atas kupasan dan
jawapan yang diberikan yang begitu mantap saya kira ya. Jadi kita patut tahu agensi-agensi lain seperti industri, NGO dan komuniti juga berperanan dalam membantu merealisasikan hasrat kerajaan untuk mencapai bandar rendah karbon di bandar-bandar di Malaysia. Baiklah, kita terus kepada panel kita yang terakhir dan soalan kita yang terakhir pada hari ini. Baiklah saudara Aiman, bagi mencapai atau menjadikan sesebuah bandar itu berstatus rendah karbon, mestilah sukar. Jadi, bolehkah saudara memberikan cabaran-cabaran dalam menerapkan konsep bandar rendah karbon bagi negara sedang membangun di Asia dan juga wilayah Pasifik? Silakan saudara. Terima kasih kepada tuan moderator kita iaitu saudara Lokman. Dan Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada yang terlibat dalam forum kita pada hari ini. Cabaran menerapkan konsep rendah karbon untuk negara-negara membangun di Asia dan wilayah Pasifik. Rantau Asia Pasifik harus mengatasi banyak cabaran untuk menjamin keperluan tenaga yang semakin meningkat yang diperlukan untuk mengekalkan trend pembangunan mampan dan pada masa yang sama menerapkan konsep rendah karbon. Cabaran kita yang pertama ialah cabaran pembangunan. Dengan sekitar 3.3% simpanan minyak terbukti di dunia, rantau Asia Pasifik sangat bergantung pada import dan trend ini akan menjadi lebih kuat pada masa akan datang. Ia juga menghadapi kekurangan bekalan gas asli dalam beberapa dekad yang akan datang, walaupun pergantungan yang berkembang pesat pada penjanaan tenaga arang batu. Wilayah tersebut mesti membuat beberapa penyesuaian struktur yang diperlukan untuk mempercepatkan pembangunan dengan secara langsung mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat dengan pelepasan gas rumah hijau yang rendah dan menghindari pertumbuhan yang sangat bergantung pada bahan pencemar. Campuran tenaga karbon yang bervariasi dan semakin rendah dapat memenuhi cabaran keselamatan tenaga, perubahan iklim dan kemampuan. Akan tetapi, untuk mencapai konsep rendah karbon ini, penyesuaian struktur sokongan, penggunaan teknologi canggih dan pelaburan amat diperlukan. Seterusnya, cabaran daripada segi ekonomi. Cabaran utama bagi rantau ini ialah memastikan pertumbuhan ekonomi yang mendorong pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang mengagukan di kawasan ini telah meningkatkan permintaan tenaga dan seterusnya memberi tekanan kepada persekitaran. Untuk mencapai matlamat, peningkatan besar dalam bekalan tenaga amat diperlukan. Sejajar dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, penggunaan tenaga di wilayah ini telah meningkat dengan ketara. Sejak tahun 1980, penggunaan tenaga premier dunia meningkat 2 kali ganda dan sebahagian besar peningkatannya datang dari Asia Pasifik. Dari tahun 2000 hingga tahun 2007, penggunaan global berkembang sekitar 1.1%, sementara di Asia dan Pasifik meningkat 2.6%. Penggunaan gas asli di peringkat global kenaikannya adalah 6%, sementara di Asia dan Pasifik adalah 13%. Ianya 2 kali lebih besar. Sektor tenaga di bahagian besar rantau ini mengalami kesukaran untuk memenuhi pertumbuhan permintaan yang pesat. Permintaan tenaga premier di Asia dan Pasifik tumbuh pada kadar 24% setiap tahun. Kadar yang lebih cepat daripada purata dunia. Walaupun bahagian wilayah ini mempunyai sumber tenaga boleh diperbarui yang agak banyak, namun sebahagian besar tidak dapat digunakan kerana pelbagai faktor fizikal dan ekonomi. Cabaran seterusnya ialah cabaran sosial. Sementara tenaga diiktiraf sebagai input penting untuk pembangunan, orang dahulu telah memberi tumpuan terhadap perkara tersebut dalam membangunkan ekonomi. Di bawah paradigma pembangunan tradisional, pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk mengangkat masyarakat keluar daripada kemiskinan. Walau bagaimanapun, penerapan konsep kawasan rendah karbon menunjukkan bahawa pertumbuhan ekonomi sahaja tidak akan mengurangkan kemiskinan. Lebih jelas, langkah seperti dasar untuk mengatasi kemiskinan diperlukan dan sektor tenaga tidak terkecuali dalam hal ini. Di seluruh rantau ini, kira-kira 1.7 bilion orang masih banyak menggantung biomas tradisional.
untuk memasak dan memanaskan, dan hampir 1 bilion orang kekurangan elektrik. Namun kita nak balas secara langsung terhadap keperluan untuk meningkatkan akses kepada perkhidmatan tenaga, kebanyakan masalah sosial termasuk pekerjaan, kemiskinan dan kehendak gender akan menjadi masalah utama. Cabaran yang keempat pula, cabaran kepada alam sekitar, penerokaan, pemprosesan, transformasi tenaga fosil konvensional dan penggunaannya memberi kesan buruk kepada alam sekitar. Ini terutamanya berlaku di negara-negara membangun di rantau Asia dan Pasifik yang menjadi asas pertumbuhan ekonomi pada corak penggunaan tenaga berkualiti rendah. Melindungi persekitaran sambil ekonomi menjadi lebih maju adalah cabaran utama di rantau ini. Masalah serius ini di kawasan ini termasuk pencemaran udara dan pelepasan gas karbon, memburukkan kualiti air dan ketersediaan air, penurunan ekosistem, kekurangan sumber dan tenaga dan faktor persekitaran wilayah. Seperti yang diisytiharkan oleh komuniti saintifik global, cabaran utama adalah perubahan iklim kerana kesan buruknya yang besar mempengaruhi pembangunan sosial dan ekonomi. Cabaran yang terakhir pula adalah cabaran teknologi. Sumber bahan api fosil mesti digunakan dengan lebih cekap dan pada masa yang sama sumber tenaga alternatif perlu dikembangkan. Ini memerlukan kemajuan teknologi yang besar, terutamanya dalam teknologi tenaga bersih yang merangkumi teknologi teknologi pemanasan bersih, cecair biofuel dan kecekapan tenaga. Bahagian daripada teknologi ini telah digunakan di Asia dan Pasifik kerana penghasilan karbon rendah dan faedahnya kepada persekitaran. Tetapi kos tetap menjadi masalah dalam penggunaan teknologi ini secara menyeluruh. Sebagai contoh, clean energy teknologi atau nama lainnya teknologi kuasa bersih antara teknologi yang diaplikasikan di seluruh dunia. Penyelidikan dan praktik kedua-duanya menunjukkan bahawa penerapan teknologi ini mengurangkan pelepasan CO2 dan gas rendah karbon yang lainnya dengan ketara. Walau bagaimanapun, berbanding dengan teknologi konvensional, pelaburan dan kos pengeluaran teknologi tenaga bersih terutamanya di negara membangun umumnya lebih tinggi. Kos yang lebih tinggi dikaitkan dengan beberapa perkara seperti berikut. Kos pelaburan teknologi yang tinggi menyebabkan kos pengeluaran yang tinggi. Ketidaktentuan teknologi. Sebilangan sejarah pembangunan teknologi baru adalah terhad. Masih banyak ketidakpastian seperti penggunaan penangkapan karbon dan teknologi penyimpanan CCS di mana terdapatnya CO2 terdapatnya pelepasan ataupun bocor di bawah tanah. Terdapat masalah keselamatan teknologi sepertinya pembangunan tenaga nuklear. Teknologi nuklear akan membawa kepada masalah seperti politik dan keselamatan. Teknologi utama bergantung pada negara maju di kawasan seperti teknologi pengeluaran kincir angin ataupun solar. Seterusnya, pengembangan teknologi dipengaruhi oleh sumber kekangan seperti tenaga suria, angin dan panas bumi. Dan terakhir, sebilangan teknologi bersih juga membawa persekitaran dan masalah sosial seperti pembangunan tenaga air di persekitaran, geologi, ekologi atau promosi biofuel mengenai keselamatan makanan. Sekian saja daripada saya. Baik, terima kasih Saudara Aiman atas jawapan yang utuh sebentar tadi. Jadi kita lihat ya, ada tak salah 4 cabaran yang telah dikemukakan oleh Saudara Aiman dan pada saya yang paling mencabar adalah dari segi keuangan dan serta tingkat teknologi sesebuah negara itu bagi mencapai bandar rendah karbon. Jadi kita telah dengar kupasan yang jelas daripada kesemua panel pada hari ini. Jadi keempat-empatnya pun telah memberi hujah masing-masing dan kita pun telah berada di akhir forum pada hari ini. Jadi harapan saya untuk Malaysia adalah semoga Malaysia mencapai dan berjaya merealisasikan
hasrat untuk mencapai bandar rendah karbon yang akan membawa manfaat kepada masyarakat, khususnya untuk kehidupan yang lebih harmoni dan lebih selamat. Dan kita lihat sekarang pun bandar-bandar di Malaysia telah ada yang mencapai status bandar rendah karbon, namun bukan secara keseluruhannya. Jadi masa pun telah mencemburui kita. Jadi eloklah saya mengundur diri terlebih dahulu. Saya akhiri dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.